Konten yang ketiga, jenis manusia. Jenis manusia. Macam Nabi Musa, jenis Bani Israel macam mana? Jenis Fir'aun macam mana? Dalam Bani Israel ada munafik tak? Berlambak munafik dalam Bani Israel. Nak kena lawan tu. Nak kena tentang, nak kena cantas. Fir'aun satu hal, dengan cara dia lawan. Ni munafik dalam kumpulan sendiri. Nabi Muhammad pun sama. Dia lawan dengan Abu Jahal, Abu Lahab di Mekah. Dia pergi ke Madinah. Ada tak golongan munafik di Madinah? Ada. Hak luar, Yahudi. Hak sama-sama dalam, munafik. Sebab itulah di awal surah Baqarah, habis saja ayat 1 hingga 5, Allah start cerita jenis-jenis manusia kan. Cerita orang mukmin, Allah cerita orang kafir, Allah cerita orang munafik, Allah cerita orang fasik. Jenis ni, ni jenis orang kafir, ni jenis orang mukmin, ni jenis orang fasik, ni jenis orang munafik. Allah nak bagi kenal dulu sifat-sifat manusia, baru dia masukkan sifat tu dalam percontohan-percontohan dan kisah-kisah Al-Quran. Contoh, zaman Nabi Muhammad, geng-geng munafik ni Islam ke tak Islam? Secara dasarnya mereka Islam. Sebab mereka tu bersahabat dengan Rasulullah, bersahabat dengan sahabat-sahabat Nabi. Orang pi masjid, dia pi masjid. Sahabat duk semayang belakang Nabi, depa pun bermakmunkan Rasulullah. Iman depa Rasulullah. Munafik hari ni imam biasa-biasa je. Munafik hari tu imam depa Rasulullah. Tapi bila mereka bercerai daripada Rasulullah dan sahabat, masuk geng depa, depa buat apa? Muhammad habaq apa hari ni? Muhammad cerita apa? Muhammad buat macam ni, macam ni. Muhammad habaq kat kami macam ni. Muhammad cerita kat kami macam ni. Kita nak buat macam mana tu? Nak menghancurkan gerakan dia, nak mematahkan gerakan dia. Tak apa, kita bincang. Lepas tu masuk balik. Kumpulan Rasulullah, kumpulan sahabat. Muka lagu mana? Muka manis balik ya. Inilah munafik. Kalau di Madinah dulu diketuai oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Gerakan underground. Nak kena rilis benda ni, golongan munafik ni. Kalau zaman Nabi Musa ada munafik. Nampak tak munafik zaman Nabi Musa? Baik. Contoh kita ambil pada Fir'aun dan tentera dia kejar Bani Israel sampai dah di depan Laut Merah. Tak boleh nak pergi mana ni? Depan kita ni Laut Merah. Nak pergi tak boleh dah, laut. Belakang ada siapa? Fir'aun dan tentera dia duk kejar kita. Mari ni sampai dekat, dia kepung kita, dia tangkap kita, mungkin dia bunuh kita, dia hukum macam-macam boleh. Kamu Bani Israel menyaksikan mukjizat yang aku berikan kepada salah seorang Nabi dan Rasul kami yang bernama Musa ni. Bila dia pukul tongkat dia, terbelah laut. Supaya kamu menyaksikan dengan mata kepala kamu kejadian tersebut. Bukan Nabi Musa nak pukul, dia kata, okey, sebab ni perkara pelik ni aku nak buat ni. Kalau aku pukul terbelah, jadi pejam semua mata. Jangan tengok mukjizat ni. Ataupun paling ke arah lain kalau kamu tak sanggup nak tengok. Dia ada sahabat macam tu ke? Tak ada. Dia memukul tongkat, terbelah dua, disaksikan oleh kamu. Patut makin menambahkan keimanan kamu kepada Allah dan keimanan kamu kepada Nabi dan Rasul hadut depan kamu ni, Musa. Bila terbelah, Allah menyelamatkan kamu. Kamu pun menyeberang. Seberang tu pula, saja nak bagi mudah faham, tak ada dalam tafsir. Nama cari mana Makcik Din kat Tipah tak jumpa tafsir mana. Nak bagi senang faham. Jadi dah selamat semua. Tapi bila selamat, habis dah Bani Israel selamat, Fir'aun dengan tentera dia pun start masuk. Bila start masuk, Allah tangkupkan balik, gabungkan balik air tadi, semua tercungak-cungak kelemasan. Tunggu akhir hayat mereka. Benda tu berlaku depan mata kamu, berlaku depan mata kamu. Nak suruh kamu tengok, hak sedang lemah sekarang itulah manusia yang paling banyak menzalimi kaum kamu. Bukankah kamu duduk bawah pemerintahan dia di Mesir dulu? Dia siksa kamu. Dia jadikan kamu kuli dia 24 jam. Dia perah keringat kamu, dia perah peluh kamu. Dialah yang bunuh anak laki kamu hidup-hidup. Sembelih anak laki kamu hidup-hidup dulu, tu hak duk lemah sekarang. Dialah yang membiarkan anak perempuan kamu hidup-hidup, tu hak duk lemah sekarang.
Nak habaknya dengan kuasa Allah nak bagi mereka tengok. Tunjuk mukjizat, bagi kemudahan. Orang hak menzalimi kamu selama ni, aku matikan dia depan mata kamu. Patut keimanan jadi lagu mana? Makin kuat. Patut tak ada munafik lah ni. Tapi ringkas cerita, duk tak lama sampai di kaki Bukit Tursina, Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk bermunajat. 40 hari 40 malam je tinggal. Tu pun bukan tinggal terus. Ada abang dia Nabi Harun suruh jaga, suruh urus. Mari mangkuk hayun si Samiri tu. Samiri senanglah. Samiri tu cerita dia panjang lah. Senang cerita, dia buat patung lembu daripada emas tu. Tengok Musa, dia naik Bukit Tursina nak pergi jumpa Tuhan dia, nak pergi cari Tuhan dia. Tak jumpa Tuhan dia, tersesat 40 hari sana, sedangkan Tuhan dia berada di sini. Inilah Tuhan kita sebenar. Jadi sembahlah Tuhan ni. Baik, kalaulah kita orang yang jadi benar percaya, orang mari buat mangkuk hayun lagu tu, agak-agak nak sembah tak? Tu hak kita hak kata tak ada Nabi ni, bukan kata Nabi tu ada lagi. Hak kata tak ada Nabi pun berasa tak sanggup. Ni dia suruh berhenti apa? Okey. Baik. Tu hak kata Nabi Musa ada, Nabi Harun ada, boleh pi sembah. Ada lagi. Tak faham tak maksud saya? Saya berikan percontohan. Waktu Bani Israel duk ada hak nak sembah patung lembu tu, Nabi Musa hidup lagi tak? Hidup. Maksudnya hak Nabi 2 orang duk hidup, dia boleh buat benda tu. Cuba bayangkan kita hari ni hak Nabi Muhammad tinggal 1004 tahun lebih ni, mari seorang entah siapa-siapa buat patung lembu emas, inilah Tuhan kita. Sembah. Agak-agak Tuhan nak sembah tak? Tu kita rasa pelik. Kita hak Nabi tinggal ni pun tak berasa pun nak sembah lembu tu. Entah apa-apa dia nak kata ni Tuhan. Dia ni siapa? Tapi ni hak kawan tu Nabi tu ada lagi tu betul, ni Tuhan kita, boleh pergi sembah. Sebab apa? Antaranya benda ni sudah lama berakar dalam hati dan jiwa mereka. Sebab apa? Sebab lama duduk di bumi Mesir. Sebab Mesir ni terkenal dengan dewa-dewa mereka, dan mereka mensimbolkan dewa tu dalam bentuk patung. Dewa Isis lah, Dewa Horus lah, Dewa Ra lah, Dewa Thor lah, Dewa Haptor lah, Dewa Neptun, macam-macam. Hak tu kerbau, hak ni burung lang, hak tu buaya, hak ni apa. Jadi mereka, benda tu dah melekat dalam diri mereka. Bila bercakap tentang Allah, mereka pernah tanya Nabi Musa supaya menyimbolkan Allah dalam bentuk patung seperti yang disembah oleh orang-orang di Mesir. Mana boleh? Sebab tu nanti dalam kisah yang sama tu mereka minta nak tengok siapa? Nak tengok Tuhan kan? Hebat-hebat permintaan mereka, nak tengok Tuhan lah. Tapi nak abadnya sanggup. Turun Nabi Musa, marah dekat Nabi Harun. Pasal apa tak jaga mereka sungguh-sungguh? Dah suruh kan jaga sungguh-sungguh. Last kali halau Samiri dengan geng-geng tadi. Halau, keluar daripada kelompok kita. Agak-agak tak ada dah munafik. Agak-agak tak ada dah. Tengok. Ringkas cerita, bila bawa Bani Israel sampai di mana? Sempadan bumi Kanaan, bumi Palestin. Itulah bumi yang Allah janjikan untuk mereka. Diselamatkan daripada Fir'aun, ni bumi aku janjikan. Tapi walaupun ni bumi yang aku janjikan untuk kamu, dalam bumi tu ada penduduk. Jadi kalau kamu nak bumi tu, kamu kena berperang dengan penduduk dia. Kena perang dulu, baru boleh kamu duduk di situ. Dan ada jaminan daripada Allah, kamu berperang dan kamu akan dapat kemenangan. Kita nak dapat kat mana jaminan macam ni? Allah suruh berperang, Allah bagi jaminan kalau kamu perang kamu menang. Kita memang naklah jaminan macam ni. Allah yang jamin. Kita hari ni kalau kita askar ke apa ke, kalau komander bagi jaminan pun belum tentu lagi. Contohlah katakan, kita duduk dalam satu platoon, satu troop. Berapa anggota platoon kita? Ada 1000 orang.
Oh 1,000. Lepas tu komunis hak kita nak pergi ambush dalam hutan Greek ni berapa orang? Adalah 100 orang. Oh, berasa seronok dah. Kita 1,000, dia 100. Lepas tu senjata kita M16. Senjata kita Steyr. Senjata kita bazooka. Senjata kita kereta kebal. Senjata kita helikopter. Depa ada apa? Senapang patah zaman dulu. Berasa lagi seronok dah. Dah lah 100 senapang patah. Kepung kena buka ketih. Kita segala mak nikah, mak nenek logistik ada. Lepas tu komander kata, tengok atas kertas, kemenangan tu berpihak pada kita lah. Kita mesti menang. Tapi bila berperang, belum tentu boleh menang. Dah atas kertas tu kita kata menang lah. Tapi bila berperang tak semestinya lagi. Mungkin kita menang, mungkin kita kalah. Atas dasar kemungkinan. Tengoklah Rambo. Rambo berapa orang? Rambo seorang je. Bawa pula panah saja. Satu camp hancur lebok kat dia seorang. Kalau atas kertas memang tak ada apa-apa Rambo ni dah. Masalah yang hebat Rambo ni bukan satu siri. Rambo 2 pun lagu tu, Rambo 3 pun lagu tu, tak mati-mati. Ke atas kertas, kita nak habak ni atas kertas. Tapi hak ni Allah suruh perang jaminan. Kita mesti rasa bangga. Aku berperang, Allah bagi jaminan perang. Jaminan menang. Tak ada. Jaminan manusia belum tentu. Atas kertas, ya. Okey. Bila berdemikian, sifat kemunafikan mereka dah keluarlah dengan perkataan izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa berperang, ajak Tuhan kamu sekali. Celupak atau tak celupak? Celupaklah ni. Pergilah kamu wahai Musa nak perang sangat, ajak Tuhan kamu sekali, apilah. Kami duduk di sini. Kalau menang kami masuk, kalau kalah kami cabut lari. Munafiklah tu. Dah kata beriman kepada Allah, setia, penyokong, pendukung kepada Nabi dan Rasulnya Musa. Patut bila berperang kami sangguplah bertumpah darah. Sebab ni bumi yang Allah janjikan. Bila Allah janji pada kami, dia suruh perang, dia bagi menang pula. Makin bersemangat. Ni keluar perkataan macam tadi, munafiklah. Akibat keceluparan ini, Allah hukum mereka sesat padang teh berapa tahun? Berapa tahun sesat padang teh? 40 tahun. Bukan sikit tuan-tuan. 40 tahun sesat. Duduk tengah padang pasir tu, pi kok ni pun tak lepas, pi kok ni pun tak lepas, pi kok ni tak lepas. 40 tahun. Bayangkan kalau mula-mula sesat tu umur 20, baru keluar maktab. Apa jadi? 40 tahun sesat, keluar tu pencen umur 60. DG 52, selesai. Dah 20 tahun maktab baru sesat, 40 tahun Ustaz Lawi habis pencen 60, DG 52 keluar. Nak habaq 40 tahun macam-macam dalam tu buat perangai. Buat perangai lagi tu. Yang Allah sesat tu macam-macam cerita lagi Bani Israel. Okey, tu nak nampak tak kemunafikan mereka. Sebab itulah Allah berikan surah Al-Qasas ni kepada Nabi Muhammad. Sebab surah ni adalah surah Makkiyah dan ada ayat Madaniyah turun sewaktu Nabi nak hijrah sebagai persediaan kepada Rasulullah. Kerana hak Rasulullah nak hadap di bumi Madinah nanti, saudara semuslim, orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin, ada orang munafik, ada orang Yahudi. Inilah surah yang menjadi bekalan kepada Rasulullah dari sudut dakwah nanti. Kamu akan hadapi benda yang sama seperti yang pernah dihadapi oleh Rasulku yang bernama Musa dulu dengan umat dan Fir'aun. Jadi ini merupakan apa? Tasliyah, pembakar semangat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, nampak dah konten-konten tadi. Okey.